Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kita dapat sembahyang fardu maghrib berjemaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi taufik pada kita supaya kita menyertai majlis ilmu, majlis di mana dilingkungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama, lebih kurang 2 tahun kita cuti lama sikit. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala bagi taufik semula kita berjumpa lagi dan masih lagi boleh teruskan pengajian kita. Banyak kita perlu bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat besar Allah Subhanahu wa taala anugerah pada kita. Dan juga kita perlu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di atas dasar Allah Subhanahu wa taala memilih kita dan juga memasukkan kita ke dalam kumpulan orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam kumpulan orang yang menyukai serta gemar mengikuti amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga perjalanan para sahabat-sahabatnya, yang mana mereka merupakan golongan yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini, ketika yang di mana sesetengah manusia mereka sedang menyibukkan diri dengan segala usaha mencari kesalahan dalam urusan agama, sehingga kan mereka sanggup menolak dan mengingkari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencaci serta memaki hamun para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya mereka melaknati sahabat, 2 orang yang terkenal, tokoh besar yang dikenali, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, sehingga mereka laknat dalam sembahyang, waktu sembahyang subuh, ketika mana kita selalunya baca doa qunut, mereka juga baca qunut, dan dalam qunut mereka masukkan Allahumma al'an Abu Bakrin wa Umar. Wahai Allah, laknatlah Abu Bakar dan Umar. Jadi mereka begitu benci dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka usaha supaya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dapat disingkir daripada hadis-hadis itu menjadi ikutan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Islam ni sudah pun ijma', sudah pun sepakat bahawa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni merupakan sumber utama
bagi hukum ahkam Islam yang kedua selepas daripada Al-Quranul Karim. Akan tetapi pada awal abad 20-an apabila pemikiran Barat mula mempengaruhi kaum muslimin, ketika itu lahirlah di kalangan umat Islam satu generasi yang mana mereka terlalu gemar dan juga kagum dengan idea-idea Barat. Mereka sanjung dengan pemikiran Barat, bahkan mereka menganggap tanpa bertaklid, tanpa menuruti pemikiran Barat ni, umat Islam tidak akan mengecapi kemajuan dan kejayaan duniawi. Itu dah diracuni fikiran-fikiran orang-orang generasi baru ni. Dan bagi mereka, kebanyakan hukum ahkam Islam ni menjadi batu penghalang sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Kalaulah ikut dengan hukum ahkam Islam ni, itu dianggap tersekat kemajuan mereka. Sebab tu mereka usaha sedaya upaya mereka nak mengubah Islam supaya fahaman Islam ni menjadi sejajar dengan pemikiran Barat. Bukan kata apabila pemikiran Barat tu bercanggah, bertentangan dengan hukum ahkam Islam, utamakan hukum ahkam Islam, tinggalkan pemikiran Barat. Tidak. Mereka sanjung tinggi, utamakan pemikiran Barat, ideologi Barat, dan mereka tafsir ataupun takwil dengan apa sahaja cara supaya hukum ahkam Islam menjadi turut bersama, turut jadi sama dengan ideologi Barat tu. Tujuannya mereka ubahkan hukum ahkam tu bagi sama dengan pemikiran Barat. Jadi sepatutnya bagi kita kaum muslimin, kita orang yang beriman ni, kita beriman sepenuh dengan Allah dan Rasul, dengan hukum ahkam daripada Allah dan Rasul, tanpa kita mengambil kira dengan mana-mana sahaja fahaman sama ada menepati dengan hukum ahkam Islam ataupun bercanggah. Itu tidak perlu kita ambil kira. Kalaulah hukum ahkam Islam tu bercanggah dengan sains, bercanggah dengan ideologi Barat, ketika itu bagi kita sebagai orang beriman, orang Islam yang mempunyai kekuatan iman dan Islam, sanggup tinggal apa sahaja pemikiran-pemikiran yang menjadi bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah baru orang yang beriman betul-betul. Kalau tidak, banyak perkara dalam iman kita sendiri akan menjadi masalah. Contohnya, kita beriman dengan perkara-perkara gaib, tapi bagi mereka yang ada fahaman sains, teknologi dan sebagainya, dan juga mereka mempunyai ideologi Barat, mereka tidak percaya semua itu. Mereka kata yang tidak nampak ni kita tak boleh terima, tidak ada kenyataan apa-apa di situ. Jadi kalau kita nak turut mereka, ataupun yang kita dah beriman tu kita nak bagi sama, kita cari jalan macam mana nak ubah maksud-maksud daripada keimanan kita supaya nak bagi sama dengan pemikiran-pemikiran mereka. Apa akan jadi? Natijahnya rosak, punah iman kita. Jadi itu semua tidak perlu. Apa saja yang ada dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, apabila bertentangan dengan ideologi Barat dan sains dan apa-apa daripada bangsa kafir, Yahud, Nasara dan sebagainya, ketika itu kita utamakan iman kita. Jadi yang tidak sama, yang tidak
menepati dengan apa yang dah ada dalam Islam ni, kita kira itu tidak betul. Jangan kita anggap Islam ni tidak logik, tidak betul, tak sama dengan sains, logik akal tak masuk di sini dan sebagainya. Jangan kita letak di situ. Ketika itu kita anggap sahaja sains ni, ideologi barat mereka ni masih tidak sampai lagi ke tahap tertinggi bagi Al-Quran dan Al-Hadis. Letak di situ. Contohnya, satu masa dulu, masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bersabda, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan, apabila lalat jatuh dalam cecair, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tenggelamkan lalat itu dalam air 3 kali, kemudian buang lalat itu, cecair itu boleh minum. Sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu di sayap sebelah lalat itu ada racun, sebelah lagi ada penawar dia. Dan kebiasaan lalat ni kita pun selalu nampak. Kalau sebelum ni kita tak pernah perhati, boleh selepas ni kita boleh perhati tengok. Bila lalat tu jatuh dalam air, cecair tu, dia jatuh dalam keadaan singit sebelah. Jadi satu sayap dengan sendiri dah masuk dalam cecair tu, satu sayap lagi duduk atas pada cecair tu. Jadi yang masuk di dalam cecair tu, itulah sayap sebelah ada racun tu. Dia masuk racun dulu. Jadi sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh tenggelamkan 3 kali supaya penawar tu masuk dalam cecair. Jadi dengan sendiri racun tu dah hilang, boleh minum, tidak ada apa-apa masalah, tidak akan mengganggu kesihatan, tidak ada apa-apa bahaya nyawa dan sebagainya, boleh minum. Jadi itu zaman bila kita kata zaman batu, zaman tidak ada apa-apa kemajuan sains, teknologi dan sebagainya, tidak ada apa-apa masa itu. Zaman batu, zaman unta, kita kata begitu. Jadi selepas daripada itu, sahabat-sahabat tabi'ut tabi'in, mereka beriman dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda itu, tanpa ada apa-apa mereka memikir ataupun dengan tidak ada kritikan apa-apa terhadap sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian daripada itu maju sains dan ada sesetengah pihak dakwah itu tidak logik. Hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan lalat jatuh dalam cecair tadi, mereka kata tidak logik, tak masuk akal. Sebab mereka kira mereka tidak dapat lihat, tidak dapat nampak, tidak dapat buktikan. Jadi mereka kata tidak masuk akal, tidak logik. Kemudian daripada itu, bila dah maju sains, dah pun keluar mikroskop, teleskop dan sebagainya, pertama sekali saintis daripada Korea, dia dapat kaji dan dia buat pengakuan, katanya betul. Jadi maknanya, cuba kita fikir, semasa sebelum ada mikroskop, teleskop dan juga kemajuan sains masih rendah lagi tahap kemajuan dia, masa tu kata apa? Tak logik, tak masuk akal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tu. Jadi orang-orang hidup zaman tu, masa tu, mereka tidak dapat buktikan apa-apa, jadi mereka pun dengar saja orang kata tak logik apa semua ni. Kemudian hari saintis sendiri buat pengakuan,
Jadi ramai orang terima pula hadis tu. Jadi cuba kita fikir, masa sebelum dapat bukti, ketika tu duk kata hadis Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW bersabda tu tak masuk akal, tidak logik dan sebagainya, betul ke tidak? Cuba kita fikir. Memang tak betul. Sebab kemudian hari ada yang dapat buktikan. Jadi itulah maksud saya kata tadi, bila kita jumpa hukum ahkam daripada Al-Quran dan As-Sunnah dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita nampak bercanggah dengan kemajuan sains dan ideologi barat dan sebagainya, ketika itu bagi kita orang beriman yang sempurna iman ni, letak tepi semua tu. Jangan kita peduli, jangan masuk dalam pemikiran kita, itu akan mengganggu gugat iman kita. Jangan kita ambil berat perkara-perkara seperti itu, anggap sahaja kemajuan sains tak sampai lagi ketinggian ilmu Islam, Al-Quran dan Al-Hadis. Anggap begitu. Mungkin satu hari nanti mereka akan dapat faham. Begitu juga, cuba kita tengok azab kubur. Kita tidak dapat nampak. Bagi kita orang beriman ni, kita beriman. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, ada dalam Al-Quranul Karim, ada ayat berkenaan dengan azab kubur dan hadis-hadis ada, kita dah beriman. Jadi saintis barat kata ini semua ni tidak nampak, tak boleh percaya dan sebagainya. Dan sampailah mereka kata, cuba tengok, harimau dah faham makan satu orang. Orang tu dah ada dalam perut harimau tu. Cuba bagi tahu, kalaulah orang dalam perut harimau tadi kena azab kubur, contohnya disebabkan dia tu orang kafir, kata kena azab kufur. Jadi bagi mereka yang ingkar utamakan logik akal ni, mereka kata tak masuk akal pun orang kafir tu dah dimakan harimau, sekarang dia duduk dalam perut harimau. Tengok harimau macam biasa, duduk lompat pergi mari, duduk hambak lagi buruan lain. Kalaulah orang yang dah dimakan tu kena azab disebabkan orang itu kafir, mesti harimau tu juga terasa akan sakit. Jadi kalau kata begitu, bagi orang yang lemah iman ataupun bagi orang kagum dengan sains, bagi mereka yang utamakan logik akal, mereka juga akan mikir, mungkin juga boleh jadi azab kubur ni betul ke tidak. Kita ni sangat saja-saja berkhayal ke macam mana, jadi akan mai pemikiran-pemikiran boleh merosakkan akidah kepercayaan kita. Jadi baik, itu satu masa sementara belum maju sains. Jadi sains pun tak dapat buktikan sebagai membantu kepada kebenaran azab kubur tu. Jadi bila sains dah maju, masa tu ulama dapat bukti dengan sains tu juga. Maknanya sebelum majunya sains tu, apa yang ada dalam Al-Quran, Al-Hadis, dalam Islam ni, mereka tak nampak lagi. Mereka kata tak logik. Sebab apa? Sebab pemikiran mereka, kajian mereka, ilmu sains mereka belum sampai tahap Quran Hadis tu. Bila dia maju,
makin maju dia makin nampak. Barulah kata betul. Jadi masalah tadi, harimau makan orang. Macam mana kita nak faham azab kubur di situ? Orang tu dah dimakan harimau. Jadi ulama ambil kefahaman saintis juga. Jawab kata, contohnya dalam perut kita ada apa-apa sakit, kudis dalam perut kita. Jadi sekarang ni kita makan ubat antibiotik. Jadi ubat tu apa dia punya kriteria? Dia akan serang kuman yang ada dalam perut kita. Jadi sekarang ni disebabkan diserang kuman, diserang ubat tu, kuman tu tersiksa. Last sekali mampus kuman tu, kita pun sihat. Jadi kesan daripada ubat tu memang sampai kepada kuman. Kita tahu ke tidak? Kuman tu duk lempar dalam perut kita, duk seksa, duk sakit. Kita tidur, tak tahu apa. Kita dah buat kerja, dah semayang, kita tak tahu apa. Tapi kesan ubat tadi duk buat kerja dalam perut kita sampai kuman tu mati. Jadi ulama kata begitu jugalah disiksa azab kubur dalam perut harimau tadi. Dia akan disiksa. Harimau tidak tahu. Jadi kalau ubat tu boleh macam tu, Allah Ta'ala bagi cipta dalam keadaan begitu, kenapa pula yang tu tak boleh? Jadi maknanya macam itulah, banyak perkara sebelumnya akal pemikiran kita dan kajian sains belum sampai tahap nak faham Al-Quran dan Al-Hadis, ketika itu akan ingkar. Ini tak betul, ini tak logik dan sebagainya. Jadi jangan kita terpedaya. Jadi di kalangan umat Islam ni memang dah wujud sebelum ni orang-orang yang mempunyai fahaman-fahaman seperti itu, sampai mereka sanggup nak mengubah hukum ahkam Islam. Tujuan mereka nak bagi sama dengan sains. Sama dengan sains, sama dengan logik akal. Barulah mereka kata ni betul. Kalau tidak, ni tak logik ni, mana boleh kita nak terima. Jadi ini bukan kita beriman dengan Allah dan Rasul. Itu kita beriman dengan logik akal kita. Beriman dengan sains. Itu bukan beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah dan Rasul ni, kita iman dengan ghaib. Azab kubur, syurga, neraka, semua ni ghaib belaka. Bukan kita nampak. Kalau kita dah beriman, apabila nampak terang-terang di hadapan kita, bila kita boleh fikir logik akal, baru kita nak terima. Semua tu tak masuk akal belaka. Kalau begitu, kita nak ingkar ke azab kubur, syurga, neraka? Memang tak boleh. Jadi kita percaya kepada ghaib yang tidak nampak tu. Itulah panggil iman bil ghaib. Dalam Al-Quranul Karim dah sebut yu'minuna bil ghaibi. Itulah iman bil ghaib tu, iman yang diiktiraf oleh Allah dan Rasul. Jadi jangan kita sibuk dengan logik akal dan sains dan sebagainya sampai kita sanggup nak ubah hukum ahkam Islam tu, nak bagi sama dengan sains. Jangan kita buat begitu. Dan mereka yang ada fahaman-fahaman seperti itu, mereka cuba ubah hukum ahkam Islam, nak bagi sejajar dengan sains, pemikiran barat dan sebagainya. Mereka mempamerkan diri sebagai mujaddid, tokoh pembaharuan dan tokoh modernisasi dalam Islam. Jadi mereka lah bawa cara-cara seperti itu.
mereka mengerti bahawa hasrat mereka ni tidak akan tercapai selagi hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disingkirkan dari landasan yang dilalui oleh mereka, kerana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merangkumi pedoman-pedoman yang terperinci berkaitan segala aspek kehidupan itu biasanya bercanggah dengan ideologi barat itu, sehingga kan sesetengah individu daripada generasi mereka ni sanggup menolak hadis sebagai sumber akidah dan perundangan agama Islam secara total. Jadi bila ada rosak pemikiran dia nampak apa-apa yang disebut dalam hadis-hadis Rasulullah SAW ni tidak logik. Jadi mula dia usaha nak singkir hadis-hadis Rasulullah SAW tu, tujuannya nak bagi memutuskan hubungan antara Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi perlahan-perlahan makin lama makin orang tidak percaya dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan umat muslimin perlahan-lahan akan tolak hadis itu. Usaha mereka di situ, walaupun mereka dia mabuk dalam keadaan begitu, pada peringkat awal mereka tidak berani lagi, tidak menampakkan diri secara terang-terangan sebagai golongan yang mengingkari hadis, sebagai golongan anti hadis. Mereka tidak bagi nampak pada peringkat awal. Sebaliknya mereka mengingkari hadis-hadis dengan menggunakan cara menolak darajat hadis, darajat kesahihan hadis yang bercanggah dengan kehendak mereka. Walaupun sanad hadis itu sahih, mereka cari jalan macam mana pun mau menolak hadis itu. Kalau hadis itu kurang sahih, lagi sedap bagi mereka, ini hadis dhaif, tak perlu kita amal. Jadi penyakit itu mai daripada situ juga. Jadi mereka usaha dengan cara itu, perlahan-perlahan mereka mau singkirkan hadis-hadis daripada sumber agama. Di samping itu juga mereka suarakan bahawa hadis-hadis ini tidak sepatutnya menjadi dalil dan sumber hukum lagi pada masa serba maju ini. Maknanya mereka kira hadis-hadis ni dah lama punya, zaman unta, zaman batu punya. Sekarang ni zaman teknologi, zaman sains, tidak sesuai. Kalau dia ikut hadis-hadis tu, mundur, tidak akan maju. Mereka bawa cara-cara tu. Jadi melalui cara-cara ini, mereka menghalalkan perdagangan secara riba. Riba pun dah jadi halal. Tak apa, ini cara Islamnya. Tak apa. Lama-lama riba jadi halal. Itu usaha daripada mereka mengingkari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka perlahan-lahan mengingkari hukum hijab. Begitulah akhirnya ideologi barat serap masuk ke dalam fikiran mereka, sehingga kan sanad hadis yang sahih ditolak dan pemikiran barat pula disanjung tinggi. Setelah itu, pemikiran mengingkari hadis makin mendapat kedudukan yang tinggi, sehingga kan mereka popularkan diri dengan Ahlul Quran. Gelar diri Ahlul Quran. Kita mau ikut Quran. Ini satu golongan pula. Selalu kita dengar ni apa? Kita mau ikut Quran, Sunnah. Itu tahan sikit. Dua dia sebut. Kita mau ikut Quran, Sunnah. Tak mau ikut Imam Pak Mazhab. Ini satu. Ini lain pula. Dia mau Quran saja. Dia tak mau hadis. Dia kata Quran kita terima itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni daripada Rasulullah, manusia juga. Mereka akan bawa contoh-contoh yang sampai mereka buktikan tak boleh ikut hadis-hadis itu.
nanti satu-satu saya akan bagi tahu selepas ni. Jadi mereka gelar diri Ahlul Quran, tujuannya mereka menolak dan mengingkari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhannya. Jadi golongan seperti itu dinamakan golongan anti hadis. Ada dalam Malaysia pun ada, merata dunia ada golongan seperti itu. Mereka nama diri Ahlul Quran, yang kata nak amal Quran dan sunnah. Mereka pula gelar diri Ahlul Hadis, macam-macam ada. Ahlul Hadis itu cara mereka mau amal Quran sunnah saja, tak mau pegang mana-mana mazhab, tak mau ikut mana-mana ijtihad imam mazhab, mau amal terus Al-Quran dan Al-Hadis. Itu tahan sikit, dia tak ingkar hadis, cuma dia pun anti juga. Dia anti hadis daif, sama-sama anti. Yang satu ni anti, terus anti hadis. Itu Ahlul Quran. Ahlul Hadis ni dia anti juga, anti hadis daif. Tapi itu tahan sikit, tidak menjadi masalah besar. Jadi mereka yang ingkar hadis ni, mereka pegang Al-Quran. Jadi mereka bawa dalil dengan ayat-ayat Quran, seolah-olah mereka nak kata hadis ni tak perlu, tak payah terima. Jadi mereka bawa satu ayat, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran itu. Ingat yang tu, maksud apa? Mudahkan Al-Quran. Situ mereka pegang. Dengan pegang ayat Quran tu, ingkar hadis. Hebat juga. Dalil dengan ayat Quran, ingkar hadis. Tidak hebatkah? Hebat juga. Tapi tak boleh terimalah. Anti hadis ni dah jadi kafir. Dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk pelajaran. Maka adakah ada orang yang mengambil pengajaran? Jadi mereka yang ingkar hadis ni, mungkirin hadis ni, anti hadis ni, mereka dalilkan ayat tu, mereka nak kata tak perlu hadis ni sebab Al-Quranul Karim ni Allah dah mudahkan. Siapa-siapa pun boleh faham. Jadi menurut ayat ni, Al-Quran itu didapati terlalu mudah. Untuk memahaminya, tidak perlu mendampingi sesiapa yang mengajar dan menghuraikannya. Maksudnya, tidak memerlukan Nabi Anbiya untuk menghuraikan maksud Al-Quran itu. Sekaligus anti hadis, tolak Nabi. Habis. Jadi Nabi pun tak perlu main nak hurai, nak tafsir, nak bagi faham Al-Quran. Quran ni mudah saja. Bangsa Arab, dia faham bahasa Arab. Kalau Quran tu mudah faham, kenapa Abu Jahal tak faham? Kenapa Abu Talib tak faham? Ada ramai orang kufar musyrikin di kalangan bangsa Arab, bangsa Quraisy yang betul-betul faham bahasa Al-Quran tu. Kenapa mereka tidak faham? Maknanya, satunya puncanya Allah tidak bagi hidayat kepada mereka. Yang kedua, walaupun mereka ni bangsa Arab, mereka boleh baca, makna zahir mereka faham, isi kandungan seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faham dan bagi tahu kepada sahabat-sahabat itu, mereka tak faham. Jadi mereka tak imanlah, tak berimanlah dengan Al-Quran itu. Jadi jawapan bagi mereka yang kata Quran ni mudah, tak perlu hadis, tak perlu Nabi mai bagi faham, itu kata-kata orang ingkar hadis, anti hadis. Jadi ulama dah bagi jawapan. Apa maksud sebenar
kata dalam Al-Quran, ayat Quran memudahkan tadi? Jadi jawapannya, ungkapan memudahkan Al-Quran itu maksudnya adalah ayat-ayat yang mengandungi takut, maksud takut kepada Allah, ayat-ayat mengandungi maksud memikirkan akhirat dan nasihat umum, itu memang mudah faham. Cuba kita, walaupun kita tidak bangsa Arab, tidak memahami bahasa Arab, kita ambil satu terjemah Quran, ada dalam bahasa Melayu, cuba kita baca. Ada ayat-ayat yang bawa maksud menakutkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga fahaman-fahaman berkaitan dengan akhirat, dan juga nasihat umum. Itu kita pun boleh faham. Tengok dalam bahasa Melayu, kita pun boleh faham. Orang kerti bahasa Arab pun boleh faham. Maksud Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, walaqad yassarna al-Quran. Kami dah pun memudahkan Al-Quran ni mudah. Bahagian-bahagian tu. Bukan semua. Ada ayat-ayat, masih ada lagi ayat-ayat kaitan dengan hukum ahkam. Di situ bukan semua orang boleh faham. Itu selagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bagi faham, tidak akan faham. Ada ayat suruh semayang, suruh keluar zakat, itu ayat ahkam, bukan ayat nasihat, ayat berkaitan dengan memberi peringatan kepada akhirat, di mana tidak mudah faham. Dalam Al-Quranul Karim ada semayang. Bila turun ayat Quran itu, sahabat-sahabat orang Arab dah, golongan Quraisy, mereka tak tahu macam mana mau semayang. Ada kalimah salat dalam Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Mula-mula dah ada. Macam mana mau semayang? Seperti mana kita semayang sekarang ni, cara komplit tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Jadi orang tahu bahasa Arab, boleh fahamkah? Kalau kita pun sebelum ni tidak tahu apa-apa semayang apa, cuba ambil baca terjemah Quran, semayang macam mana, kita pun tak tahu juga, walaupun dah nampak dah semayang. Begitu juga bangsa Arab, salat, dia tak tahu macam mana mau semayang. Sekarang tahulah, dah ajarkan. Masa mula-mula turun ayat, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar, mereka pun tak tahu juga macam mana cara nak semayang. Jadi begitu juga mau keluar zakat. Banyak mana mau keluar zakat? Ada ayat berkenaan dengan umrah haji, cara macam mana nak buat haji, cara macam mana nak buat umrah. Selagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bagi tahu, siapa pun tak tahu. Jadi maksudnya ayat kata kami memudahkan Al-Quran itu, maksudnya ayat-ayat ada kaitan dengan mau'izah, nasihat, menyatakan, memberi peringatan kepada akhirat, dan juga nasihat umum. Itu mudah faham, siapa pun boleh faham. Tapi ada lagi ayat-ayat berkenaan dengan hukum ahkam tu, selagi tidak ada huraian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan faham. Jadi ayat-ayat ahkam ni memerlukan kepada huraian dan penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun rasul Nabi Anbiya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sendiri menerangkan dalam Al-Quranul Karim bahawa tanpa rasul kita tidak akan dapat memahami Al-Quran. Itu dah sebut dalam Al-Quran. Mereka tak jumpa pula yang tu. Tak hidup dalil sangat dengan ayat Quran.
tujuan mereka berdalilkan dengan ayat tadi, mereka nak ingkar hadis. Ni ada pula ayat yang menyatakan perlu untuk memahami Al-Quran ni perlu ada Nabi Anbiya. Mesti mai bagi penjelasan. Ayat tu ada, tak ambil dalil pula. Inilah cara mereka yang rosak akal pemikiran ni. Jadi begitu, mereka tidak kaji halusi. Mungkin mereka tahu, tapi hati mereka dah rosak. Tidak ada hidayat daripada Allah. Mereka tak terima kebenaran tu. Mereka akan cari yang sesat tu. Itulah mereka suka, mau telan, mau terima. Itu masalah golongan sesat ni begitu. Jadi dalam Al-Quranul Karim dah ada wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Maksudnya, dan kami turunkan kepada kamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi ayat kata apa? Litubayyana, agar kamu menerangkan. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada umat manusia. Turunnya ayat Al-Quran ni tujuannya untuk itu. Jadi penjelasan ataupun keterangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah dinamakan hadis. Macam mana kita mau ingkar hadis tu? Tidak ada hadis, tidak akan faham Al-Quran. Hadis ni merupakan tafsir bagi Al-Quranul Karim. Ayat Quran kata semayang, hadislah tafsir. Rasulullah SAW bagi tahu macam mana cara mau semayang. Jadi hadis yang menyatakan cara semayang daripada mula mandi junub, wudu, niat sampai sudah bagi salam, doa, zikir apa semua ni. Siapa aja, siapa bagi faham? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi faham. Yang tu semua dinamakan hadis. Kalau tidak ada hadis, tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi keterangan, tidak akan faham Al-Quranul Karim. Jadi sebab itulah Al-Quranul Karim tafsir bagi dia ni hadis. Hadis merupakan tafsir bagi Al-Quranul Karim. Jadi macam mana pun tidak boleh kita nak ingkar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ulama bagi jawapan berkenaan dengan maksud kata dah ada keterangan dalam ayat-ayat Quran. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyatakan Al-Quran itu merupakan bayinat. Bayinat maksudnya nyata, jelas. Jadi timbul persoalan di situ. Ini bererti Al-Quran adalah kitab yang nyata dan tidak memerlukan penjelasan daripada siapa-siapa. Jadi orang-orang ingkar hadis ni, mereka dalilkan dengan kalimah Al-Quran tu pula. Sebab mereka ni ahlul Quran. Mereka mau pegang Quran saja, hadis tak mau. Jadi dengan ayat Quran, dengan kalimah Al-Quran, cari jalan macam mana mereka boleh buktikan hadis ni tak perlu. Mau tolak hadis. Jadi mereka kata apa? Dalam Al-Quranul Karim ada kalimah bayinat. Ada banyak tempat. Maksudnya nyata. Ini bererti Al-Quran adalah sebuah kitab yang nyata dan tidak memerlukan penjelasan daripada siapa. Nabi mai nak bagi penjelasan tak payah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mai nak ajar pula maksud Al-Quran tak perlu. Maksud mereka begitu. Itu fahaman daripada golongan anti hadis. Jadi jawapannya ulama bagi tahu apa yang sepatutnya kita faham ni, kalimah bayinat yang mereka dalilkan itu selalunya terdapat pada ayat-ayat yang menceritakan asas akidah. Maksudnya tauhid, risalah dan dalil-dalil akhirat.
itu memang begitu nyata ketara. Percaya kepada Allah, percaya kepada akhirat, kiamat, syurga, neraka, semua ni itu nyata. Jadi maksud bayinat ni, kalimah ni biasanya dapati dalam ayat-ayat tu. Jadi mereka tak ambil maksud ayat tu, congkil keluar satu kalimah bayinat. Nak dalilkan, tak perlu. Quran ni dah nyata, dah terang, dah jelas. Tak perlu siapa-siapa mari nak bagi tahu pula sampai jadi hadis. Tak perlu. Itu pahaman mereka. Jadi perkara-perkara berkenaan tauhid, risalah dan dalil-dalil akhirat itu dengan hanya memberi sedikit tumpuan sahaja, siapa pun boleh faham. Perkara-perkara itu ini tidak membawa maksud bahawa hukum ahkam juga begitu mudah difahami sampai tidak perlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang memperjelaskannya. Tidak begitu. Hukum ahkam ni rumit. Kadang-kadang dalam ayat Quran satu kalimah tu ada dua makna. Makna pula bercanggah berlainan. Kadang satu kalimah ada 15 makna. Jadi macam mana kita nak faham, nak ambil makna mana nak pasang di situ? Jadi selagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak bagi tahu, tak bagi penjelasan dan sahabat-sahabat menerima tafsir balik, kemudian mufassirin di kalangan tabi'i mereka terus tafsir mai berdasarkan penerimaan fahaman daripada sahabat, daripada Rasulullah. Kalau tidak ada begitu, macam mana sekarang kita mau faham? Jadi memang ada banyak perkara begitu. Jadi bagi orang-orang yang belajar betul-betul kitab-kitab tafsir, hadis, alim ulama, ustaz-ustaz, mereka nampak betapa luasnya ilmu Al-Quran. Kalau tidak ada yang memberi faham seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalaulah tidak ada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan faham Al-Quranul Karim itu. Jadi tidak ada jalan kita nak menolak hadis itu. Kalau menolak hadis, kita tak akan faham Al-Quran. Faham dengan keinginan nafsu kita, kita akan faham begitu, akan mengalami banyak masalah di situ. Dan satu lagi, mereka Ahlul Quran yang ingkar hadis ni, mereka kata apa? Ada ayat dalam Al-Quranul Karim, ayat tu, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Ayat tu maksudnya, katakanlah sesungguhnya aku ini maksudnya tuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepada aku. Aku sama dengan kamu, manusia biasa. Yang bezanya, aku ni diberi wahyu. Itu yang beza, bahawa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Jadi mereka timbulkan persoalan menggunakan ayat ini. Katanya ayat ini menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sama seperti mereka, seperti manusia yang lain. Oleh itu ayat ini menegaskan bahawa kononnya wahyu yang diturunkan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja yang wajib dituruti, yaitu Al-Quranul Karim. Ayat-ayat turun di atas Rasulullah itu saja wajib turut. Manakala yang lain seperti sabdaan, perbuatan dan pengiktirafan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya tidak wajib diamalkan. Mereka guna ayat sebab Ahlul Quran.
Mau ingkar hadis, dalil dengan ayat Quran. Jadi kalau orang tu tak tahu apa, tidak ada asas ilmu agama, tak faham apa-apa Islam, kalau dengar macam tu akan keliru, akan ganggu dalam fikiran dia, lama kelamaan boleh rosak iman, akidah. Jadi perlu kita mengawasi perkara-perkara seperti itu. Jadi ulama dah pun bagi jawapan. Setiap kata-kata mereka yang tak betul ni, ulama hak, ulama yang benar dah pun bagi jawapan. Jadi sekarang ni saya kemukakan dulu pandangan golongan anti hadis dan apa mereka dalilkan dengan ayat Quran. Kemudian yang kedua saya bagi tahu ni jawapan daripada alim ulama, ada bagi jawapan. Jadi bila kita dengar jawapan-jawapan tu, alhamdulillah jelas, tidak ada apa-apa ragu-ragu dalam hati kita. Jadi ulama dah bagi jawapan, katanya ayat ini diturunkan sebagai jawapan kepada kaum musyrikin, maknanya berdasarkan asbabun nuzul. Setiap ayat-ayat Quran dan juga kebanyakan ayat-ayat Quran, dia ada latar belakang turunnya ayat itu. Berlaku satu-satu kejadian, satu-satu kisah. Kemudian berdasarkan kejadian-kejadian itu, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat hukum ahkam berkaitan dengan kejadian itu. Jadi kejadian tadi, kisah tadi dah jadi latar belakang turunnya ayat itu. Itu dalam istilah mufassirin panggil asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat itu. Jadi ulama mufassirin kata ayat ini diturunkan berdasarkan asbabun nuzul ni sebagai jawapan kepada kaum musyrikin. Bukan turun saja-saja nak bagi tahu, kul, katakanlah wahai Muhammad, katalah aku juga manusia seperti kamu. Bukan saja-saja Allah perintah Nabi Muhammad kata begitu. Ada sebab kata begitu tu. Itulah panggil asbabun nuzul, latar belakang turunnya ayat tu. Jadi apabila musyrikin menuntut mukjizat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan supaya memberi penjelasan kepada mereka dengan berkata, maksudnya saya juga manusia biasa seperti kamu. Mana mungkin saya mampu mencetuskan mukjizat sesuka hati saya masa mana kamu minta. Aku pun manusia biasa seperti kamu juga. Kamu minta masa ni nak mukjizat, aku tunjuk pula. Pandai mai seorang pula nak mukjizat, tunjuk pula. Esok lusa mai pula pas seorang-seorang nak bukti betul ke tidak Nabi, tunjuk mukjizat. Setiap orang mai minta nak tunjuk satu. Bukan macam tu. Aku pun manusia biasa juga yang boleh mencetuskan mukjizat ni dengan hanya izin daripada Allah. Ketika mana ada izin daripada Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki mengeluarkan mukjizat daripada aku, ketika itu ada mukjizat. Saja-saja setiap masa nak keluarkan mukjizat, masa mana kamu minta ni mukjizat, bukan macam tu. Sebab aku juga manusia biasa seperti kamu. Bukan itu kuasa aku. Aku boleh tunjuk semua tu. Ini di luar pada kuasa aku. Hanya bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki boleh mencetuskan mukjizat daripada saya, maka waktu itulah akan muncul mukjizat daripada diri saya. Jadi mereka dalilkan ayat ini, mereka kata hanya wahyu turun ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja, wajib ikut. Yang lain ni tidak turun daripada Allah, daripada Rasulullah. Rasulullah juga manusia biasa seperti kamu, tak payah ikut.
Tapi maksud dalam ayat katalah aku juga manusia seperti kamu ni tidak membawa maksud tu. Jadi mereka bawa maksud yang salah dengan ayat tu dan mereka buka jalan supaya boleh ingkar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Lama lagi azan. Dan juga mereka yang ingkar hadis ni, mereka cari jalan pula nak ingkar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dalilkan dengan kisah ta'birun nakhl. Dalam bahasa Arab panggil ta'birun nakhl, dalam bahasa Melayu panggil pendebungaan pohon kurma. Dalam bahasa kampung panggil apa? Kawin pokok. Kan? Kawin pokok. Begitu. Jadi mereka bawa isu tu, mereka jadikan dalil, tujuannya untuk menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya begini, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang orang Arab Madinah daripada ta'birun nakhl. Sebelum Rasulullah SAW, semenjak dulu bangsa Arab ni dah pandai kawin pokok tu. Sebab mereka ni, penduduk Madinah ni banyak ladang kurma, berkebun, peladang. Jadi mereka mahir bab pertanian ni, mereka pandai kawin pokok tu, mereka buat begitu. Jadi pernah satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang mereka supaya tidak buat begitu. Maknanya jangan tahun ni jangan kawinkan pokok-pokok tu. Biarkan begitu. Jadi sahabat-sahabat pun biarkan begitu, tidak buat cara seperti itu sebagai menuruti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natijahnya tahun tu buah kurma ni kurang, menjadi kekurangan berbanding dengan tahun-tahun sebelum tu. Jadi ketika tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, maksudnya kamu lebih mengetahui dengan urusan-urusan keduniaan kamu. Aku ni Rasulullah, isu-isu agama berkaitan dengan hukum ahkam daripada Allah Subhanahu wa taala, aku lebih tahu daripada kamu. Kalau urusan dunia, ini bukan urusan aku sebagai seorang nabi dan rasul, kamu lebih tahu. Jadi buatlah seperti mana kamu selalunya buat, buatlah begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam benarkan semula. Jadi mereka ingkar hadis. Mereka kata, sebab itulah kami larang ikut hadis. Rasulullah SAW ni hanya dia boleh sampai wahyu daripada Rasulullah itu saja. Yang lain dia kata ni bukan kita boleh pakai semua tu. Tengoklah, pernah dia tegur dengan sahabat-sahabat supaya tidak kawinkan pokok dah jadi salah. Itu isu mereka bawa begitu. Sebenarnya tidak begitu. Jadi jawapannya ulama dah bagi tahu berkenaan dengan tu. Sabdaan-sabdaan Rasulullah SAW ni terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, sabdaan Rasulullah SAW yang berbentuk sebagai penjelasan hukum daripada seorang Rasul. Itu satu jenis. Yang kedua, sabdaan Rasulullah SAW tercetus berbentuk sebagai cadangan individu. Satu ni bentuk penjelasan hukum sebagai seorang Rasul. Itu juga daripada Rasulullah SAW. Yang kedua, tercetus daripada Rasulullah SAW sebagai cadangan individu. Jadi perkataan tadi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih mengetahui dengan urusan-urusan keduniaan kamu ni.
Ungkapan tu jenis ungkapan berbentuk cadangan individu. Maknanya bukan sebagai penjelasan sebagai seorang Rasul, tidak. Maknanya bukan Rasulullah SAW bagi hukum wajib ikut. Maknanya sampai bila-bila pun kerana ikut apa yang Rasulullah SAW bersabda tu, sampai bila-bila pun tidak boleh dah kahwin pokok tu. Tidak begitu. Ini bukan perintah sebagai seorang Nabi dan Rasul, tidak. Ini hanya cadangan individu. Jadi mau ikut pun boleh, tak ikut pun tidak mengapa. Ini tidak wajib, tidak perintah. Wajib ikut sebagai perintah daripada seorang Rasul, tidak. Maka tidak tepat menolak hadis sambil berhujah dengan sabdaan berbentuk cadangan individu itu. Salah. Kerana yang wajib turut ialah hadis-hadis yang berbentuk penjelasan hukum daripada Nabi sebagai seorang Rasul, itu saja. Jadi mereka timbulkan lagi persoalan. Jadi bila ulama dah bagi jawapan, mereka tak puas hati, bantah lagi, timbulkan soalan lagi. Mereka kata apa? Kalau nak kira begitu, menjadi rumit bagi kita untuk kita mengesan ataupun nak bezakan sabdaan-sabdaan Rasulullah SAW. Ada banyak-banyak ni. Yang mana satu bentuk penjelasan hukum daripada Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul, ataupun yang mana satu Rasulullah SAW bercakap ni sebagai cadangan individu. Jadi sebab tu senang bagi kami ni baik tolak semua tu. Senang. Jadi susah sangat nak beza, tak tahu mana hukum ahkam daripada Rasulullah SAW dia bagi tahu sebagai Rasul, ataupun cadangan individu kita pun tak tahu. Jadi baik tolaklah, tak perlulah semua ni, kita pegang Al-Quran saja. Itu pegangan mereka, fahaman mereka begitu. Jadi ulama dah bagi penjelasan, jawapan daripada ulama berkenaan dengan itu. Mereka kata status Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya adalah sebagai seorang Rasul. Itu pokok utama. Lantaran itu setiap sabdaan dan perbuatan Rasul menjadi hujah, kecuali ternyata pendekatan ataupun dalil-dalil yang menunjukkan hadis itu adalah dari jenis yang berbentuk cadangan individu. Maknanya ada, kita dengar hadis, kita boleh beza ini perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sabdaan perbuatan amalan dia ni sebagai seorang Rasul, ataupun kata-kata Rasulullah SAW ni sebagai cadangan individu ke. Maknanya boleh beza. Kalau kita tak pandai pun tak apa. Ulama muhaddisin, alim ulama dah pandai, mereka dah pun bagi tahu. Semuanya ada, dah ada dalam kitab-kitab tu. Cuma kita nak cari, nak ambil tahu di situ ya. Jadi maknanya hadis-hadis umpama itu mudah dikenali dan terbilang. Maknanya ada hanya sedikit sahaja, tidak semua. Banyakkan hadis-hadis ni berkait dengan hukum ahkam. Ikut semua tu. Yang kata ikut pun boleh, tak ikut pun tak apa ni, boleh bilang jari sikit saja. Macam mana nak kata susah nak faham, mudah saja. Sengaja buat susah dengan tujuan nak ingkar hadis. Itu saja cara mereka. Ada? Sampai subuh. Boleh lagi. Jadi satu lagi perlu kita tahu, wajib beramal dengan perintah Nabi Anbiya. Bukan kata Nabi Anbiya yang mana membawa kitab, itu dulu kita ikut. Yang Nabi Anbiya ada juga tidak bawa kitab, perintah daripada mereka juga kita perlu ikut. Itu maknanya ikut masa-masa. Ada zaman wujud Nabi, muncul Nabi, dia tidak bawa kitab, dia wujud mai sebagai seorang Nabi,
Jadi apa dia perintah itu juga perlu umat dia ikut. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Maksudnya Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Jadi satu ayat itu apa kita faham? Tadi kata ayat Quran ini mudah faham. Jadi sekarang saya mau tanya, maksudnya Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu sekatu. Jadi boleh faham? Fahamlah bahasa Melayu tu. Kalau bangsa Arab pun alimallahu annakum dia tahu juga. Tapi apa maksud di situ? Jadi seperti mana yang dah disebut tadi latar belakang ayat tu ada, kita kena tahu. Jadi pada peringkat awal Islam, bila dah ada hukum puasa, masa tu waktu puasa ni panjang, tidak seperti kita sekarang. Waktu puasanya mula daripada masa masuk tidur. Katalah sudah Isya, dah siap makan, minum apa semua tu, mula tidur, masa tu dah mula puasa. Kalau tidur awal pun awal lah. Kita sudah Isya 8.30, 9 tidur. Mula pukul 9 sampai maghrib esok. Panjang masa puasa dia. Kita sekarang ni dekat subuh baru berhenti makan. Sepanjang malam tak tidur duk makan pun boleh. Jadi waktu puasanya panjang. Mula masuk tidur tu tak boleh duduk dah dengan isteri sekali. Tak boleh jimat dengan isteri. Kalau jimat dengan isteri batal puasa. Mengigar ke, bangun malam, minum air ke, bangun makan ke, batal puasa juga. Jadi bila dah peringkat awal begitu, masa puasa tu terlalu panjang, ada sesetengah sahabat, termasuk Sayyidina Umar sendiri, terbatal puasa. Jadi mereka bangun tengah malam, lari mari dekat Rasulullah SAW bagi tahu keadaan mereka dah jadi begitu. Jadi ketika itulah turun ayat ni. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Maksudnya Allah sudah pun mengetahui bahawasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Sekarang boleh faham kan? Fahamlah, dah bagi tahu dia punya latar belakang tu. Itulah maknanya dengan kita tengok terjemah saja, nak kata Quran ni mudah, tak perlu penjelasan siapa-siapa, hadis tak perlu. Maknanya tak boleh lah begitu. Jadi cuba tengok, sebelum saya bagi tahu keadaan maksud tadi, baca ayat saja dengan selepas daripada dah bagi keterangan ni, apa beza? Beza jauh. Sebelum ni susah kita nak faham. Bila dah tahu dia punya cerita tu, mudah faham. Jadi semua ni mai daripada mana? Daripada penjelasan ni semua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu perlu kita terima hadis. Jadi jima pada malam-malam bulan Ramadan disebut khianah dalam ayat Quran tu, takhtanuna, kamu mengkhianati. Jadi maksud khianah di situ. Apa maksud? Jima. Waktu malam bulan Ramadan itu disebut dalam ayat Quran sebagai khianah. Kemudian perbuatan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunnya ayat. Ada pula selepas daripada sahabat-sahabat tak tahan, waktu puasa pula begitu panjang. Jadi Allah Subhanahu wa taala pendekkan masa seperti mana kita puasa sekarang ni. Jadi waktu malam tu waktu malam-malam bulan Ramadan. Sekarang ni dah ada kebenaran. Kamu mau duduk bersama dengan isteri pun boleh. Kamu carilah apa keturunan zuriat. Allah Subhanahu wa taala dah pun tentukan bagi kamu tu. Maknanya dah ada kebenaran. Pada peringkat awal ni bagi hukum berat sikit. Sebabnya
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul sebagai seorang nabi dan rasul ni, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di Madinah, di situ ramai golongan Yahudi. Mereka ni pengikut Taurat, kitab Nabi Musa, dan ada juga Nasrani pengikut kitab Injil, pengikut Nabi Isa, tapi banyaknya Yahudi. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah mai di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tarik mereka masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala juga bagi hukum-hukum ketika itu lebih kurang sama dengan hukum ahkam ada dalam kitab Taurat tu. Cuba tengok semayang di Madinah, peringkat awal semayang menghadap Baitul Maqdis. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah, masa duduk Madinah, masa duduk Mekah, semayang hadap ke Kaabah. Bila mai Madinah, hukumnya menghadap Baitul Maqdis. Sebab apa? Sebab golongan Yahudi ramai masa itu di Madinah, mereka semayang cara mereka menghadap Baitul Maqdis. Jadi bagi sama. Puasa dalam agama Yahudi, puasa itulah mula masuk tidur tu mula puasa. Jadi masa Rasulullah SAW mula-mula turun, mula-mula terima hukum puasa tu dengan cara tu. Hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala di situ ialah Allah Subhanahu wa taala nak bagi bangsa Yahud, golongan Yahudi ni nampak agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa ni tidak beza sangat dengan agama Nabi Musa bawa. Jadi kamu tidak ada apa-apa alasan nak menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terima saja. Jadi itulah hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu umat muslimin yang benar-benar beriman dengan Allah dan Rasul tak mampu. Jadi umat ni dengan umat zaman dulu beza. Gagah pun lain-lain, tubuh badan pun saiz beza. Maknanya Allah Subhanahu wa taala dah tukar bagi yang padan dengan umat ni. Batu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun semayang menghadap Baitul Maqdis, hati dia nak menghadap Kaabah Baitullah. Setelah 16 bulan semayang menghadap Baitul Maqdis tu, Allah Subhanahu wa taala turun hukum menghadap Baitullah seperti mana kita semayang sekarang ni. Jadi maknanya ada berlaku perubahan mengikut keadaan dan mengikut masa-masa begitu. Jadi daripada ayat tadi, daripada penjelasan-penjelasan ni, kita boleh tahu Al-Quran ni juga menjelaskan mengenai pernah wujud hukum ahkam, katanya hukum haram jima pada malam-malam bulan Ramadan. Akan tetapi hukum ini tidak tertera dalam Al-Quran. Pastinya hukum itu diberi melalui wahyu ghair matlu, iaitu hadis. Maknanya apa yang mula-mula saya baca setakat maksud ayat itu saja dalam Al-Quran ni. Apa yang bagi tahu kemudian ni, itu semuanya tidak ada dalam Al-Quran. Semua itu mai daripada mana? Daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran memandang serius sebagai khianat kerana menyalahi hukum daripada wahyu ghair matlu itu. Dan Al-Quran juga menceritakan kisah yang mengandungi hukum sembelihan anak melalui mimpi Nabi Ibrahim. Ini jelas menunjukkan mimpi Nabi Anbiya juga merupakan wahyu ghair matlu. Wahyu ghair matlu ni umat Rasulullah SAW panggil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa tempat dalam Al-Quran menceritakan tentang perintah-perintah Nabi Anbiya dulu yang wajib dituruti dan diamalkan oleh umat-umat mereka.
dan turunnya azab disebabkan mereka mengingkari perintah-perintah Nabi Anbiya itu. Sedangkan di kalangan Nabi Anbiya dulu ramai juga yang tidak diberi kitab. Juga Nabi Anbiya begitu juga diutuskan. Apa guna mengutuskan mereka yang tidak diberi kitab sekiranya perintah-perintah mereka tidak wajib diamalkan? Maksudnya walaupun Nabi Anbiya yang datang wujud mai itu tidak bawa kitab bersama. Walaupun begitu, umat ada masa itu wajib turut perintah Nabi itu. Kalau tidak, apa guna? Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Anbiya begitu. Dan mereka yang ingkar hadis, golongan anti hadis ni, tambah lagi satu fahaman mereka, tujuannya nak tolak hadis tu. Apa mereka kata? Mereka kata hadis ni hanya untuk para sahabat saja. Mereka sangka risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbatas bagi kumpulan sahabat dan tidak bagi keseluruhan alam. Seolah-olah mereka menolak maksud ayat-ayat Quran yang mana ada beberapa ayat, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Maksudnya, dan kami tidak mengutuskan kamu melainkan kepada umat manusia keseluruhannya, bukan setakat untuk sahabat saja, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Jadi ada pula banyak ayat-ayat yang menerangkan utus Nabi Anbiya ni untuk keseluruhan manusia. Kata Ahlul Quran, tapi ayat tu tak jumpa kot. Tak ambil pula maksud daripada ayat tu. Kata ayat-ayat Quran ni mereka kata apa? Risalah Rasulullah SAW ni setakat sahabat saja, tidak untuk keseluruhan umat Rasulullah. Jadi kata-kata mereka itu sendiri bercanggah dengan maksud daripada ayat Quran. Mereka mengaku diri ni Ahlul Quran, ingkar hadis. Jadi nampak di sini ingkar ayat pula. Itu maknanya makin berat. Mula pelan-pelan tolak hadis dhaif, pelan-pelan tolak hadis dhaif, tidak dhaif pun tolak. Lama kelamaan ayat Quran pun tolak. Dia akan jadi begitu. Tidak berlaku di atas muka bumi ini kejadian-kejadian seperti itu. Mula kata kita mau amal hadis sahih saja, tak mau dhaif. Dari jaya rawi itu rawi ni, lama kelamaan dia mikir, kalau dah lama 1400 tahun orang bawa mai hadis-hadis ni, kata di kalangan rawi-rawi pun ada penipu, hadis palsu pun ada, dia main akal dia. Lama kelamaan dia dah kurang keyakinan dengan hadis-hadis tu. Betul ke tidak hadis-hadis ni sampai mai pada kita ni? Lepas tu dia tambah lagi mikir pula, Quran pun macam tu juga, siapa bawa sampai pada kita ni? Orang tu orang ni, alim tu alim ni, boleh percaya ke tidak mereka ni? Lama kelamaan masuk penyakit, tolak hadis, tolak Quran. Lama kelamaan, na'udzubillah, jadi kafir. Berlaku, memang ada berlaku kejadian-kejadian seperti ini. Jadi perlu kita jaga, jangan pemikiran-pemikiran seperti itu jangan bagi masuk, jangan layan. Daripada situ kita akan rosak. Untuk memahami Al-Quran adalah, adakah perlu atau tidak kepada pengajaran daripada Rasulullah SAW? Jikalau tidak perlu, apakah erti Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Rasul? Seandainya perlu, yang lebih mengherankan, kenapa para sahabat sahaja yang perlu kepada pengajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita pula tidak perlu? Tak masuk akal juga. Kalau sahabat saja perlu, kita tak perlu, apa guna kita ni menerima Islam ni?
maknanya untuk semua, untuk kita sekali. Jadi penyampaian pengajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni untuk semua. Padahal para sahabat berpeluang menyaksi sendiri turunnya Al-Quran di hadapan mata mereka. Seperti mana saya bagi tahu tadi, kejadian-kejadian ni berlaku di hadapan mata mereka. Berdasarkan kejadian-kejadian itu turun ayat. Jadi situasi turun ayat itu duduk depan mata mereka. Kita ni adakah macam tu? Nampakkah? Tidak nampak. Beza. Jadi mereka benar-benar mengerti sebab-sebab turunnya ayat-ayat Quran, sedangkan kita tidak berpeluang dengan kesemua keadaan itu. Jadi kalau kata untuk sahabat saja, tidak untuk semua. Jadi macam mana kita mau faham tanpa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nak faham Al-Quran itu apa cara? Maknanya tak ada jalan lain kecuali kita pegang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka dalilkan satu ayat lagi. Memang sedap dalil mereka ni ayat saja, sebab mereka ni ahlul Quran, ingkar hadis. Jadi dalil dengan ayat. Katanya ada ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maksudnya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi mereka kata apa? Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan memelihara Al-Quran dan tidak ada jaminan bagi hadis. Jadi sebab tu tak boleh terima hadis-hadis tu. Hadis-hadis ni sampai mai pada kita tanpa ada jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gunakan ayat tu, tolak hadis. Jawapannya, ayat tersebut tidak bermaksud memelihara lafaz Al-Quran sahaja. Bahkan menjamin juga dengan memelihara makna-makna Al-Quran. Bila Allah Subhanahu wa taala dah jamin mau memelihara Al-Quran, bukan Allah nak melihara lafaz Quran saja, makna pula tidak memelihara. Ikut mau faham macam mana pun fahamlah, mau amal macam mana pun amallah. Tidak begitu. Maknanya makna maksud daripada lafaz-lafaz Al-Quran juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang memelihara maksud-maksud itu? Siapa yang memberitahu maksud-maksud Al-Quran itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah bagi tahu. Jadi hadis-hadislah yang menerangkan makna-makna Al-Quran, maka hadis-hadis juga akan dipelihara oleh Allah. Sebab hadis-hadis ni makna maksud Al-Quran. Bila Allah dah jamin akan jaga Quran, bukan lafaz Quran saja, makna Quran pun akan pelihara. Jadi hadis-hadis ni makna Al-Quran, jadi Allah akan pelihara hadis-hadis. Sejak zaman sahabat sampai sekarang, ulama hadis jaga mai generasi demi generasi. Hadis-hadis ni mereka jaga mai. Tidak boleh kita nak kata siapa pun tak peduli hadis-hadis ni sampai mai pada kita ni betul ke tidak. Tak perlu kita risau. Semua tu Allah Subhanahu wa taala dah pelihara melalui ulama-ulama hadis. Mereka hafal 100,000 hadis, hafizul hadis. Hujjah hafal 300,000 hadis sekali dengan sanad. Ulama-ulama begitu, mereka hafal hadis-hadis tu. Susun kitab-kitab. Imam Bukhari buat kitab Bukhari, Sahih Bukhari. Satu-satu hadis dia teliti, betul-betul dia kaji betul tidak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang riwayat-riwayat mai ni mereka ni betul ke tidak, apa masalah di kalangan mereka. Mereka gunakan, habiskan usia mereka, kehidupan mereka untuk tu, untuk jaga hadis, ilmu hadis. Jadi Allah Subhanahu wa taala guna alim ulama tu jaga mai, pelihara mai hadis-hadis tu. Itu bermakna Allah Subhanahu wa taala pelihara juga
makna-makna Al-Quran. Di samping itu terdapat juga usaha-usaha murni dari kalangan umat Islam untuk memelihara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui 3 cara semenjak zaman sahabat sampai sekarang. Jadi saya bagi tahu dua kisah, satu kisah sahabat Abu Hurairah, satu kisah Imam Bukhari. InsyaAllah akan sudahkan majlis kita. Jadi macam mana Allah Subhanahu wa taala guna sahabat-sahabat dan imam-imam hadis untuk memelihara ilmu hadis ni. Cuba kita tengok Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, satu ketika daripada satu negara, raja pembesar negara tu jemput Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tujuannya untuk adakan majlis baca hadis. Jadi nak minta Abu Hurairah ni baca hadis. Jadi bila Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sampai di situ, mereka minta baca 100 hadis saja. Jadi Abu Hurairah baca 100 hadis tu, kemudian balik tempat dia. Tahun depan mereka jemput pula Abu Hurairah, kata nak adakan majlis mendengar hadis, nak minta Abu Hurairah baca hadis pula. Dan bila Abu Hurairah sampai, mereka minta Abu Hurairah ni baca balik hadis-hadis yang dah riwayat tahun lepas tu. Tak payah baca hadis lain baru-baru, biar dulu. Jadi masa tahun lepas Abu Hurairah baca hadis tu, dah ada ulama hadis ikut tulis. Dah tulis ambil. Jadi tujuan mereka suruh baca balik 100 hadis tu, nak tahu ingatan Abu Hurairah ni tahap mana, kuat ke tidak. Tahun lepas baca lain, tahun ni mai baca lain pula, supaya kita lah kalau kita garanti tak betul. Jadi Abu Hurairah baca 100 hadis yang tahun lepas dia dah riwayat tu. Jadi ulama dah catat dengan tulisan mereka ni, ikut tengok. Semua satu kalimah, satu huruf pun tidak lari. Susunan hadis yang pertama jadi 5, hadis yang ke-10 jadi 100, tukar habis tidak ada. Susun elok seperti mana tahun lepas dia baca, begitu ya. Jadi macam mana kita nak kata Allah Subhanahu wa taala pelihara Al-Quran sahaja, hadis tidak dipelihara. Allah Subhanahu wa taala dah wujudkan di kalangan sahabat-sahabat yang begitu kuat ingatan mereka. Ada seorang sahabat nama Wahsy. Satu ketika nama Adi, dia sampai mai dekat sahabat tu, nama Wahsy. Jadi Adi ni tanya kepada Wahsy, "Jam tak saya? Ingat lagi ke saya ni?" Jadi Wahsy kata, "Aku tak kenal kamu, cuma aku ingat satu. Ketika mana aku ada bersama dengan seorang," dia sebut nama ayah yang tanya tu. Ketika tu orang itu balut anak kecil dengan selimut, dia bawa mai, dia mau serah kepada ibu susu. Ketika tu aku nampak kaki, hujung kaki itu terkeluar daripada balutan tu. Jadi aku tengok kaki kamu ni serupa kaki budak tu. Betul lah, itu dia budak tu. Adi itulah, dah besar. Berapa tahun dah, berapa puluh tahun dah. Kaki pun ingat. Maknanya Allah Subhanahu wa taala bagi ingatan kuat mereka. Begitu juga Imam Bukhari. Ada satu ketika ulama daripada Baghdad, mereka minta Imam Bukhari datang di Baghdad, Iraq lah, nak baca hadis, nak adakan majlis mendengar hadis. Kemudian mereka dah buat satu perancangan nak teks ingatan Imam Bukhari itu. Jadi mereka ambil ulama hadis 10 orang. 10 orang, satu orang 10 hadis.
Memang mereka dah ingatlah 10 hadis tu. Kemudian mereka tukar hadis ni, tukar ke sanad ni. Hadis ni pula tukar dengan sanad ni. Tukar-tukar. Kemudian dalam sanad pula, perawi hadis daripada sanad ni masuk dalam sanad tu. Perawi sanad dalam tu masuk pula dalam sanad tu. Habis campur. Buat yang tak betul begitu 100 hadis. Dah buat begitu, setiap satu orang hafal 10 hadis yang tak betul tu. Hafal lagi. Bila Imam Bukhari sampai, mula majlis baca hadis. Sekarang 10 orang ni nak baca, Imam Bukhari akan dengar, mengesahkan betul bacaan hadis tu. Dia pula akan sampai lagi hadis-hadis. Mula baca. Mula baca ni baca yang tak betul. Yang dah tukar habis semua tu. 10 hadis, seorang 10 hadis, seorang 100 hadis semua baca. Imam Bukhari dia dengar. Sudah tu tanya, wahai Imam, betulkah kami dah baca ni? Imam Bukhari sebelum dia jawab apa-apa, dia baca semua 100 hadis yang tak betul tadi. Sekali ya dengar. Kita 100 kali dengar pun tahu apa nak ingat. Beza. Ini pilihan daripada Allah. Allah mau jaga ilmu Al-Quran, ilmu Al-Hadis. Dah ada pilihan-pilihan alim ulama mau jaga. Jadi Imam Bukhari baca dulu 100 hadis yang tak betul semua tu. Satu kalimah pun tak salah. Heran mereka. Kami sengaja buat berapa lama nak suruh jadi salah punya satu-satu ni. Lepas tu hafal lagi. Bukan main. Susah nak ingat. Dia dengar sekali boleh baca 100 hadis. Tak betul tu. Kemudian baru Imam Bukhari bagi tahu. Ni semuanya salah. Hadis ni sepatutnya bagi sanad ni. Dia betul balik. Rawi yang ada dalam sanad ni bukan di sini. Ni masuk dalam hadis ni. Rawi ni dia tak dengar pun hadis daripada orang tu. Semua dia susun balik. Kemudian dia baca 100 hadis yang betul tu semua. Semua heran. Orang macam tu. Imam-imam. Kita tidak menghargai. Apa imam tu? Apa Imam Syafi'i ni? Apa Imam Abu Hanifah tu? Sedap kita. Bercanggah dengan hadis. Apa Imam Syafi'i di sini? Salah. Bukan Imam Syafi'i salah. Kita yang bodoh. Kita tak nampak di situ apa sebenarnya keputusan daripada imam tu. Jadi jangan bodoh kita jadi salah imam. Itu kena jaga. Bodoh kita jadi salah imam. Jangan begitu. Jadi maknanya imam-imam dulu mereka jaga ilmu Al-Quran, ilmu Al-Hadis dengan cara ingatan mereka satu lagi dengan cara menulis. Mereka simpan. Di zaman sahabat dah ada menulis ayat-ayat Quran dan sabdaan-sabdaan Rasulullah SAW mereka dah simpan. Daripada simpanan dah ada di sisi sahabat, di sisi Asma binti Abi Bakar ada, di sisi Hafsah Ummul Mukminin ada, simpanan-simpanan tulisan-tulisan Quran. Semua tu Sayyidina Uthman ambil himpun. Kemudian jadikan Quran Risam Uthmani seperti mana kita duk baca sekarang ni. Bukan sampai mai dengan cara yang tidak betul, tidak. Jadi mereka dah pelihara semua tu sampai mai kita, jadi tak perlu kita nak ingkar apa-apa semua tu. Jadi semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala belaka. Allah Subhanahu wa taala dah menghendaki hamba-hamba Allah ni mereka taat perintah Allah dan juga ikut perintah Rasulullah. Jadi Allah akan pelihara semua itu sampai hari kiamat. Jadi kita tak perlu dalil sana sini macam-macam. Kita kata itu tak betul, ini tak betul. Semuanya akhirnya akan makan diri kita.
Seperti mana orang-orang sekarang duk bawa, seperti mana saya dah bagi tahu tadi, jumpa hadis, kadang kita nampak zahir hadis tu bercanggah dengan ijtihad Imam Syafi'i, mulut cepat kata Imam Syafi'i salah. Kalau orang tahu betul-betul, orang pandai ilmu hadis betul-betul, ulama hadis, alim ulama, mereka tidak kata begitu. Sebab apa? Di mana sahaja ada ijtihad imam tu bercanggah dengan mana-mana hadis, di situ mesti ada hadis yang menepati dengan ijtihad imam tu. Kena faham elok. Saya ulang sekali lagi. Di mana sahaja ada ijtihad imam tu bercanggah dengan mana-mana hadis, di situ mesti ada hadis menepati dengan ijtihad imam. Cuba jawab. Sekarang yang bercanggah ni, hadis tu bercanggah dengan ijtihad imam ke ataupun hadis tu bercanggah dengan hadis? Jawapannya, hadis bercanggah dengan hadis, bukan imam tu bercanggah dengan hadis. Hadis tu bercanggah dengan hadis. Imam buat apa? Dia tolong kita. Kalau tinggal begitu, hadis bercanggah hadis, ayat bercanggah dengan ayat, ayat bercanggah dengan hadis, pakai tinggal begitu sampai mai kita. Macam mana kita mau faham? Dalam ayat Quran ada walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Dan milik Allah Subhanahu wa taala timur dan barat, mana sahaja kamu menghadap di situ ada kiblat Allah. Nanti sembahyang Isya ni separuh ngadap ke ni, separuh sana situ. Orang mai tanya beritahu ada ayat. Walillahil masyriqu wal maghrib, baca sedap-sedap. Bolehkah? Tak boleh. Di muka surat saya Qulus Sufaha tu, muka surat tu juga di bawah ayat tu ada ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, suruh menghadap arah Masjidil Haram tu. Ayat sama ayat bercanggah. Kalau imam tu tidak tolong selesai, macam mana kita mau faham? Patut kita kena terima kasih, bukan nak caci maki dengan imam-imam mazhab tu. Jadi bila ada mana-mana hadis bercanggah dengan ijtihad imam, di situ ada hadis menepati dengan ijtihad imam. Contohnya, Imam Syafi'i kata sentuh batal. Hadis ada dua, sentuh batal pun ada, sentuh tak batal pun ada. Bila Imam Syafi'i kata sentuh batal, ijtihad Imam Syafi'i itu sama dengan hadis kata sentuh batal, bercanggah dengan hadis kata sentuh tidak batal. Jadi sekarang ni ijtihad imam tu bercanggah dengan hadis sama hadis bercanggah. Hadis sama hadis bercanggah. Imam Syafi'i ini buat putusan, Imam Abu Hanifah buat putusan di situ berdasarkan ijtihad mereka, kepandaian ilmu mereka, berdasarkan kaedah-kaedah tarjih. Hampir puluh-puluh kaedah, ratus kaedah mereka guna buat keputusan. Akhirnya Imam Abu Hanifah dia utamakan hadis kata sentuh tak batal. Dalam mazhab Hanafi dah ada wudu, tersentuh dengan isteri tak batal wudu. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i utamakan hadis kata sentuh batal, batal lah. Nak kata kenapa Imam Abu Hanifah satu, Imam Syafi'i satu, tak sama? Memang tak samalah, hadis pun ada dua begitu. Nak tanya lagi, kenapa Rasulullah SAW bersabda macam-macam? Sabda satu saja tak bolehkah? Jangan situ pula. Ayat Quran ada dua tak sama? Nak soal lagi kah? Kenapa Allah firman dua-dua macam tu? Bagi tahu satu dah sudah. Tak boleh. Jadi semuanya ada hikmah daripada Allah dan Rasul. Kita tak faham, baik diam di situ. Jangan kita celupa mulut. Jadi imam-imam dah pun tolong selesaikan semua tu. Alim ulama dulu susah payah mereka dah usaha supaya umat muslimin ni pertama sekali tidak rosak akidah. Yang kedua tidak salah amalan-amalan mereka. Mereka dah usaha. Semua dah. Mereka buat putusan. Senang saja kita tengok, kita belajar, kita ikut di situ. Kalau kita mampu boleh belajar semua tu.
semua ilmu Quran, hadis, fiqh, semua. Alhamdulillah. Kalau tak mampu, alim dah kita tahu cara-cara untuk kita amal, kita belajar, kita amal. Tidak semestinya jadi alim, tidak wajib semua tu jadi alim. Yang wajib, yang fardu ain ni apa yang kita nak amal harian, kita belajar, kita ambil tahu. Hari-hari kita semayang, pasal semayang wajib kita tahu, kita meniaga, hukum ahkam niaga mesti kita belajar, mesti kita tahu. Maknanya ada urusan-urusan yang kita sedang buat ni, hukum ahkam bagi urusan-urusan itu wajib kita tahu. Itulah panggil fardu ain. Itu atas setiap orang yang jadi alim, yang jadi hafiz, mau jadi ustaz, mau jadi muhaddis, mufassir, itu fardu kifayah. Ada segolongan manusia ada dalam umat Islam untuk jaga ilmu agama, dah cukup itu. Kalau semua jadi macam tu lagi bagus, itu tak mengapa, tak ada halangan. Jadi alhamdulillah, kita sekarang ni Allah Subhanahu wa taala bagi taufik, kita ni ikut Al-Quran, As-Sunnah sekali dengan ikutan kepada ulama. Dari segi akidah kita ikut Asy'ariyah, Maturidiyah ada, itu dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam amalan furu' ni kita ikut ijtihad Imam Syafi'i. Jadi selepas daripada imam-imam tu dah ada alim ulama, generasi demi generasi mereka jaga mai ilmu-ilmu tu. Jadi kita belajar, kita amal tanpa kita banyak caci cerca kepada alim ulama tu. Itu akan merosakkan fikiran kita dan akhirnya kita lah akan mengalami kerugian. Semoga Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kepada kita supaya kita dapat ikut jalan sebenar. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.